Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is good, saham is cool. Saham is also an investment tool. Scheme cepat kaya, don't act a fool. Labur dekat saham, get paid in full. Tak payah nak stress, buka CDS. Tak payah bajet besar kalau nak invest. Saham senang faham, tak payah nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecundang kalau tak ada ilmu. Sebab tu belajar dengan AAA dulu. Study fundamental dan technical. Jangan terus jump, itu typical. Kalau melabur, kena ikut trend. Duit takkan beranak kalau simpan kat poket. Tak payah modal besar, own company besar. Cita-cita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest, nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Suri rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, blame ini makan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini patut syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Triple A, Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Triple A, Triple A. Ya, jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, kamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan.
selamat datang kami ucapkan pada semua yang berada di studio. Bunyi sikit. Oh, ramai beratus-ratus dan semestinya ratusan ribuan yang sedang menonton di Facebook Muhammad Asri page dan juga YouTube Asri Ahmad. Dan saya nak ajak semua rakan-rakan follow Twitter Haji Muhammad Asri Ahmad ataupun Instagram haji.Muhammad Asri. Orang ni dah sebelah saya, subhanallah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Syukur ya. Alhamdulillah. Tadi Datuk, sahabat kita kata kalau kita fikir, jika kita fikir kita boleh. Tapi kalau kata kita tak fikir apa-apa tu jadi apa Datuk? Kalau tak fikir apa-apa kita dah meninggal. Aduh. Oi. Dia punya punch point starting dah terus meninggal. Betul lah. Kalau tak fikir apa-apa, Allah bagi kita akal fikir, tak nak fikir. Tapi macam mana nak fikir? Saham pasaran tengah teruk. Tu jatuh, ni jatuh, harga melambung. Fikir apa lagi? Duduk diam je lah. Tak ada masalah. Memanglah pasaran naik turun. Nak naik je bukan pelaburan. Tu sikit pakai. Itu dia. Mindset kena betul tu Dan sepanjang malam ni insyaAllah kita akan berada daripada 4 sesi. Sesi pertama Market of the Week. Sekarang ni insyaAllah kita akan bersama dengan coach kita sekejap je lagi. Sesi kedua quiz KKK. Kau kalah kau kena. Datuk kalah Datuk kena. Macam biasalah. Dia 3 kali je. Mungkin boleh jadi 4 kali. Dah macam dah biasa je. Jadi pengalah. Dan seterusnya kita akan ada segmen tanya alumni. Dan juga yang penghujung sekali cabaran AAA. Dan kita juga nak mengharapkan pada semua yang berkongsi ni, Datuk, yang sebelum ni, Datuk dah bagi hadiah berapa ringgit? 50? 50. Alhamdulillah. Kita dah bagi 20 orang yang terpilih. 20 orang terpilih? Tahniah saya ucapkan. Macam mana Datuk pilih tu sebenarnya? Dia orang dah dapat belum? Cuba. Siapa yang dapat? Cuba. Saya dah dapat. Cuba tengok sikit. Satu dapat PM daripada admin dan adakah anda dah dapat wang tunai tersebut? Yang mana pada minggu ni kita gandakan. Oh lah, dia kata ramai dan berkongsi dan sebagainya. Subhanallah. Siapa lagi yang dah cuba kongsi sikit siapa yang dah kongsi? Siapa yang nama yang 20 nama yang ada tu? Tu dia. Jauh juga ni. So kalau dia dah menang minggu lepas, kalau minggu ni dia menang lagi boleh? Boleh kan? Boleh. Rezeki dia orang lah. Dia rajin. Siapa rajin dia dapat manjadah wajadah. Cakap Arab sikit. Double. Seminggu ni double. Double Datuk nak bagi? Double. Datuk ni mudah sangat. Bagi yang up sikit lah minggu ni. Minggu depan triple. Maksudnya 50 jadi RM100. Betul, quadruple. Tahu tak? Saya patut balik lah macam ni. Saya duduk rumah, saya share je dapat duit. Cuba lah share. Dah share dah? Baik. Yang dekat studio pun boleh share. Datuk, boleh dapat. Layak menang. Jadi sebenarnya Datuk, siapa yang share dan kalau boleh tag 5 orang kawan dia, kita akan tengok nanti di ujung rancangan ni, admin akan tengok agak-agak nak bagi hadiah sekarang ke nak umum kemudian? Kemudian lah. Tapi yang pasti dia akan dapat wang tunai, dia akan dapat program free, dia dapat Q&A dengan saya. Itu ada lagi, tak habis, baru 3. Baik umum terus je tu. Baik umum terus je. Dan pemenang utama dapat baju saya ni. Wow! Ada surprise minggu lepas kita buat baju terjual RM7,000. Masya Allah. Subhanallah. Okey, baik. Dan sebenarnya kita akan bersama sekejap lagi bersama dengan coach kita, di mana kita akan bersama dengan coach Adiba Musa. Tapi sebelum tu sebenarnya 12 hari bulan ni ada berlakunya sesuatu. Tanda kalender anda. Tolong ambil phone sekarang. Ambil phone yang di studio ni semua. Ambil telefon. Yang sedang menonton di Facebook ni tolong salin tarikh ni 12 Mac. Apa yang berlaku Datuk? Kita ada program webinar bersama extended yang terakhir pada bulan Mac, yang mana insyaAllah itu saya cakap, nak sebut hadiah lah. Yang ni mereka boleh daftar, sementara tempat masih ada. Tapi insyaAllah mereka juga peluang hari ni untuk dapat tiket ni pun percuma. Subhanallah. Jadi, siapa yang share tag tadi tu lah? Dia kena share lah sebanyak mungkin dulu. Kita tak nak beritahu hadiah semua, tak aci lah. Ya Allah, ya Tuhanku. 8.45 pagi sampai 4.30 petang. Dan sebenarnya sesi ni sebenarnya bukan sampai 4.30 petang. Besok malam ada sesi lagi. Malam pun ada lagi? Sambung besok. Subhanallah. Bagi semua Datuk, bagi semua. Semua studio ni kita bagi ni. Yang ni semua kita bagi Datuk. Kita bagilah benda boleh bagi. Masya Allah. Inilah Datuk, adakah tips memberi ni antara asbab kita boleh dilimpah ruahkan rezeki? Itu pasti bukan janji saya, janji dia. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena berfikir. Jangan meninggal. Ya, okey, baik. Nah, syukur Alhamdulillah. Jadi tolong tengok dekat dalam Facebook ni kita dah pin dah kat bawah tu. Cepat. Okey, kita tengok sini. Rosita Arifin. Rosita Arifin ni Datuk, saya nak kongsi sikit. Setiap kali saya tengok komen live, dia memang sentiasa ada.
Puan Nusitan, terima kasih. Wan Ilyas, Muhammad Syafizal. Alhamdulillah dah dapat RM RM50. Wow, dah dapat. So minggu ni double double. Double. Yang minggu ni double lah. Double besok kau 100. Yang akan datang 200. 200. Lepas tu 400. Lama saya duduk je tengok kat rumah. Senang bayar je, saya tak payah jadi host. Saya mungkin minggu depan you kat rumah kalau saya kalah malam ni. Jangan. So pastikan saya menang. tak apa. Biar kalah pun tak apa. Sebab di rumah pun boleh dapat duit. Share live. Hafiz dah rasa 2 kali di rumah. Masya Allah. So nak rasa di rumah semula ke? Siapa? Hafiz Hamidun? Hafiz insyaAllah dia dah habis tempoh. Oh, dah dekat sini dah? Kita bagi macam masuk balik. Okey. So dah bersedia ke nak di rumah pula? Saya mana-mana je, yang penting Datuk kalah. Tu je. Ya tak apa. Okey, baik. Kita sebenarnya Datuk nak tengoklah intai-intai market of the week. Okey. Tengok khabar ceritanya, yalah macam saya kata tadi. Menarik. Menarik Kalau naik roller coaster tu menarik orang kata kan. Sekejap gayat sekejap okey kan. Yang saya tak faham. Lagi best. Yang saya tak faham. Pasaran tengah bertunggang langgang ni ada juga orang beruntung. Dia main apa? Magic ke, main saham ke, main sihir? Dia main guli. Sebab soalan tu macam tak pernah lapu saham pun. So jangan bagi saya mewakili Datuk, mewakili. Saya dengar suara gitu. yang menonton ni. Orang ramai ni tak tahu. Kalau tak turun bila nak naik? Kalau naik orang tak turun. Itulah ya. Itulah lumrah manusia. Itulah manusia. Dia boleh turun mesti ada peluang untuk dia naik. Dia tak pernah puas. 2 hari ni dia naik. Yeah. Dia turun tu sebab sering cuti. Bila balik dia tu naik dah. Naik macam. Dia bercuti, bersukaria dah seminggu kan. Jangan Kita ditinggal ni kat sini. Masya Allah. Hari ni naik, semalam naik. Allah Akbar. Okey je. Yang penting kena ada ilmu, betul tak? Dan saya sedang memerhati pasaran sebenarnya. Apa tu? Cerita sikit. Pasaran masih jatuh ni. Pasaran dunia masih semalam naik. Hari ni jatuh balik. Alamak. Minyak naik balik. Wow. Emas naik balik. Saya kata, apa ni? Wow. Sonoknya. Sebab itu saya kata dia sama. Dalam dunia pelaburan ni kalau kita bijak, dia macam roller coaster. Wow. Kalau turun tu rasa, gayat kan. Naik, sama. Sama je. Sama. Turun gayat, naik pun gayat ya. Dan ni Datuk. Tapi yang ni lagi best. Kenapa? Sebab turun naik gayat tapi dapat duit. Dah boleh hilang duit. Duduk boleh. Wah. Yang tu gayat je. Buat sikit jantung, buat apa? Ni gayat dapat duit Ni gayat insya-Allah peluang tu dapat duit. Tapi rugi pun boleh juga. Sama lah. Sebab sama itu je. Ini nama pelaburan. Yang paling penting merendahkan risiko dengan tambah ilmu. Dan bila kita cakap nak tambah ilmu ni, Datuk, kita nak bersama dengan seorang coach ni. Telah pun kita war-warkan tadi, iaitu Coach Adiba Musa. Kini berada dalam Zoom akan bersama kita. Kita belajar sama, kita tanya sama macam soalan dengan dia. InsyaAllah merupakan jurulatih AAA. Pasaran luar jatuh, apa jadi dengan bursa kita? Assalamualaikum. Kita bersama sebenarnya bukan sekadar coach, tapi beliau juga seorang investor trader. Plus jawatan yang dalam keluarga besar AA ni kan. Inilah guru besar kita. Ui, guru besar. Guru besar. Selamat pagi cikgu. Walaupun coach tak besar. Tapi ni guru besar kita. Kerana beliau juga mengetuai program sijil profesional kita. Wow. Sijil analisa teknikal kita yang mana insya-Allah akan bermula pada hujung bulan ni. Dan alhamdulillah batch pertama kita beliau berjaya dengan tim berjaya melahirkan kita dapat kelulusan 95%. Wow. Daripada A+. Dan kita akan buat pengambilan baru insya-Allah esok malam. Beliau akan berkongsi dan saya sendiri akan berkongsi. Macam mana daftar? Peluang untuk kita mendengar taklimat bagaimana untuk menjadi seorang orang kata profesional chartis, bukan diiktiraf di Malaysia diiktiraf di dunia. Wow, main world standard UK Society of Technical Analysts. Yes. Certification. Second batch pada 2022 intake. So nak tahu ni macam mana Datuk? Besok malam. Tak apa. Itu kita cerita kemudian. Allah. Baru nak tahu. Mana tahu saya jadi pelajar seterusnya. Dia benda ni tak boleh war-war kena tak boleh gelojoh lah. Pelan-pelan. Okay. Baik, kita akan dah pun bersama dengan coach kita. Assalamualaikum coach. Assalamualaikum coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, Coach Adibah. Macam biasa panggil Kak Adibah, saya panggil Kak Adibah je lah. Panggillah apa-apa yang Datuk selesa kan. Mesra. Ya, sila Datuk. Kak mungkin boleh kongsi kan dalam keadaan pasaran kita lihat. Semalam sebenarnya kita dah kongsikan pun di kalangan alumni kita tentang intermarket analysis. Dan kita lihat semalam naik, bersusup, teknologi naik, bersusup. Dan hari ni saham-saham komoditi turun pula. Tapi tiba-tiba malam ni saya tengok, ya Allah, futures market pasaran di Eropah, di US mengalami penurunan semula, tapi harga komoditi terus membuat kenaikan. But alhamdulillah ramai juga yang meraih pulangan luar biasa. So mungkin Kak Diba boleh kongsikan kepada mereka yang di luar sana bagaimana dalam keadaan senario pasaran bukan sekadar di bursa tapi di seluruh dunia
menghadapi naik turun seperti roller coaster, tapi masih kita di bursa ni masih dapat mampu meraih pulangan yang baik. So apa sebenarnya yang berlaku dan apa peluang dan ruang yang ada untuk mereka yang terlibat dalam dunia pelaburan maupun mereka yang belum terlibat. Macam tadi kata dia, turun pun boleh buat duit ke? Nak lari ke? Jangan buat apa-apa kan? Jangan fikir ke? Jangan fikir apa-apa Main ke? biola ke? So apa nak buat sebenarnya? Kak Diba, silakan. Okay, alright. Thank you Haji for this opportunity. Bila kita nak bercerita tentang pasaran saham, kita kena backtrack dulu sekejap sebab kita kena tengok kepada kitaran. Once we understand the concept of cycles atau kitaran, kita akan diketengahkan kepada the intermarket analysis. Sebab pasaran di serata dunia ni dia ada hubung kait dia. Dia ada dia macam berjangkit-jangkit. Satu gerak, satu lagi mungkin gerak juga. Let me just share with you on the ada kitaran ni, kitaran tu macam cuaca ke, kitaran tu macam apa sebenarnya? Bahasa kita nak mudahkan orang yang mungkin dia tak faham. Cycle, kitaran tu apa sebenarnya? Kitaran kincir air, kitaran ke? So apa sebenarnya kitaran ni? Okey, jom kita tengok kitaran emosi kita sendiri sebagai trader, okey? Emosi. Kitaran. Mahai. Ini bukan sebarangan analisis emosi sekali. Mari kita tengok. Coach Diba kita nak share screen. Sebab tu sebenarnya saya sebelum Coach Diba share. Tahun ni semua keluarga besar IE yang akan menyertai keluarga kita akan buat test kitaran emosi dia dulu. Wow. Nak kenal pasti dia yang mana sebenarnya. Sebab dia tak kenal diri dia. Kita emosi kena penting. Sebab apa? Takut orang tamak ni yang tak sabar, yang gelojo macam ni kan. Dia tak kenal diri dia. Jadi kita tengok, kitaran apa ni? Kitaran emosi. So bila kita tengok kepada emosi kita sendiri dalam pasaran, bila harga tu naik, kita pun tamak haloba sampai harga tu euforik. Euforia. Ke tahap maksima. Dan bila harga tu start turun, ada yang tersangkut di puncak bahagia dan kita mulalah merasa gundah gulana dan sebagainya. Dan tak ketentuan. Lepas tu then the fear comes into. Kita akan ketakutan, desperasi dan panik, whatever, sampai kat bawah bila depresi terjadi. Bila pasaran dah mula naik kembali, hope masuk. Dia macam ada harapan mungkin harga ni akan naik juga. Dan bila dia naik lagi, kita merasa macam relief and gembira sebab pasaran naik kembali. Lepas tu kitaran ni berulang-ulang lagi lah. Harga naik lagi, kita tamak dah haloba, mengejar harga naik ke atas sampai ke puncak bahagia. Then the whole thing cycles back again. Kak Diba, mungkin Kak Diba boleh tak sebut nama-nama dalam, yelah ni memang bahasa Inggeris, sebab saya mungkin di kalangan luar nak sebut tu tergeliat lidah. Iyalah. Dalam bahasa Inggeris? Ini semua bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tak apa, bahasa Inggeris. No problem. Sebab memang tu bahasa Inggeris. When there's optimism, orang harga macam nak menaik, orang optimis. Okey, optimis. Okey, faham. Alright. They won't get excited about it. Okey, lepas tu jadi seronok pula. Okey. And they thrill about it. Lepas tu sampai harga naik euforik, dia jadi rasa euforia. Euforia nama dia. Euforia. Okey. Bila macam paling best itu, dia jadi anxious, takut, start masuk ke dalam dalam jiwa. And then turun lagi, there is this this feeling of denial. Turun lagi, there is this increased feeling of fear. Turun lagi, desperation set in. Then turun lagi, panic set in. And capitulation dengan capitulation. Tergeliat lidah. Dia punya emosi dia pemain ni. So dengan cycle ni, samalah cycle ni dalam mana yang ekonomi kata cycle bagus tak bagus tu sama ke? Manusia ke yang buat? Bila kita bercerita tentang pasaran saham, memang pasaran saham tu digerak oleh manusia. Manusia beramai-ramai as a mass psychology pushes the price up and down. Tapi saya tariklah dua yang hijau merah tu. Yang mana? Orang kita kan, dekat atas tu euforia, maximum risk. Maksudnya risiko dah tinggi, tapi kat situ orang suka berebut. Dan sekarang mungkin sekarang kita kat mana? Yang saya nampak hijau, tu maximum opportunity. Kita kat situ ke? Bukan pasaran tengah jatuh, kita dekat depression ke sekarang ni, coach? Siapa suruh depress?
Tapi Saya gembira. Kenapa gembira? Ada Dia cuti kalau depress. lantunan terjadi di tahap support. Jadi ada hope dah start masuk menunjukkan bahawa macam pasaran macam nak naik, memberi harapan kepada pedagang-pedagang di luar sana. Gitu. Sekarang Beri harapan hope sekarang kita mana? Tanik confirm depression sebab kejap lagi dia kalah bertambah depress. So kita kat mana sebenarnya Kak Diba? Depending on which counter you buy. Kalau macam you're buying into the plantation counters, you're probably around here lah kot. Excitement, trade, euphoria. Oh sama, maksudnya naik, bukanlah naik. kata kalau saham jatuh tu semua jatuh. Oh tak begitu. Ni talim lah ni. Aduh. Sebab tu kata rugi je. Sektor mana? Betul. Jam lah. Kita nak kena faham ni coach ni emosi ni. Sebab apa? Nanti kalau kata contoh kata pasal tengah naik kan. Emosi kita tengah excited tu, kita tak nak berundur, kita tak nak jual. Aku nak untung lagi. Ni sifat tamak. Orang rasa rugi tu. Bobat macam tak tahulah. Jangan. Tiba-tiba dia tak tahu. Tiba-tiba terkeluh lidahku. Jadi coach Tanya Diba. macam dah pernah masuk the protege. Ya betul. Ya betul tu. Dia lupa buka buku Kak. Kita buka buku. Okay, alright. So bila kita menggunakan konsep yang sama, kitaran dalam the economic cycle, kitaran untuk ekonomi pula. Okey. Kita gunakan carta yang lebih kurang sama juga. Ui, turun sama naiknya. je. Faham tak tu? Itulah nak pakai teropong ni. Let me just go through with you step by step on this process, okay? Bila pada tahun 2020, 2021, bila kegawatan ekonomi terjadi, lockdown di serata dunia, recession, gawat, bisnes tak buka, tak boleh nak buka, orang tak ada pekerjaan dan sebagainya, apa yang terjadi? Interest rate atau kadar faedah kena diturunkan. So Baik. bond market got impacted because of that. Sebab apa? Bond tu berkitar dengan interest rate, okay? Kadar faedah. Jap. Tahu ke bond tu apa? Tahu. Bond tu macam bond bond kerajaan. nasi Nampak? Okey tak? Alhamdulillah. Apa ingat kerajaan je ada bond? Itu je yang saya tahu. Nampak benar cover line. Sakat tu je yang saya tahu. Salah. Tapi Bond sebab- tu instrumen hutang. Oh, ya ke? Subhanallah. Siapa sini yang tak tahu macam saya juga? Silalah mengaku. Wow. Itu bahasa sebenar. Ini bond kerajaan punya. Ingat kerajaan je ada bond ke? Saya dulu baca berita kerajaan hari ini mengumumkan bond. Macam tu saya baca, Datuk. Itu je yang saya tahu. Kak Diba. Kak Diba pula coach. Kena sumpah kejap lagi. Jadi seterusnya bila saya tengok bila interest rate diturunkan, apa yang akan berlaku dalam pasaran? Dan kenapa interest rate diturunkan? Supaya boleh merancakkan atau membantu pertumbuhan ekonomi. Tapi ekonomi tengah kegawatan. So apa yang terjadi dalam pasaran, dia macam try to stabilize the market and the economy. Tapi dalam masa yang sama, kegawatan ni menyebabkan pasaran saham akan merudum. Sebab ekonomi tak bagus, keuntungan syarikat juga berkurangan. So recession menyebabkan stock market ni adalah di tahap yang terendah. Itu yang terjadi pada tahun 2020, 2021. Okay, and it was actually trying to move up. Sebab apa? Sebab the economy itu macam nak pulih semula. Sebab kegawatan dah habis, so ekonomi macam nak pulih. So apa yang terjadi? Commodities pula naik. Sebab apa commodities naik? Sebab permintaan untuk barang, untuk bahan mentah meningkat. Orang kilang-kilang dah boleh buka, lepas tu orang dah ada pekerjaan dah. Dan kita pun dalam proses negara kita pun menuju ke endemik. Belum lagi endemik tapi dalam proses 1 April. Jadi sebenarnya seharusnya benda yang baik lah. Tapi sebenarnya isu Patutnya utama benda yang baik, betul. Ya. Teruskan coach. So apa yang terjadi ialah bila commodities naik sepatutnya bagus. Harga dia naik sepatutnya bagus. Sebab ekonomi semakin pulih. Ceritanya begitu. Dan bila komoditi naik, untuk menghadkan kenaikan harga ni, inflasi, kita tak nak inflasi berterusan. Disebabkan itu kerajaan akan menaikkan kadar faedah supaya pinjaman tak dapat dengan sewenang-wenangnya.
orang tak boleh nak berbelanja dengan raya begitu saja. Dia akan lebih berhati-hati untuk berbelanja sebab sekarang kos untuk meminjam meningkat. Tapi apa yang terjadi sekarang ni ialah komoditis ni naik dengan mencanak-canak sebab apa? Sebab krisis Ukraine dan Rusia. Itu sebabnya bila nampak harga komoditis naik melambung-lambung dan ekonomi belum pun nak pulih, in fact kenaikan komoditis dengan mendadak tu menyebabkan risiko untuk gawat datang kembali. Baik. So then dia menjadi macam double edged sword. Dia macam jadi double whammy lah kepada sebenarnya apa yang saya boleh mungkin concludekan apa yang Coach Adibah kongsikan adalah benda tu bagus, cuma bila kenaikan tu melampau, jadi menyebabkan boleh berlakunya inflasi. Iaitu barang, kos barang semakin meningkat, kemampuan orang nak beli itu kurang. Terhad. Dan ini boleh memberi impact kepada ekonomi. Sebab itulah dulu bila kita tentang kadar faedah sebagainya, benda ni penting. Cuma kita tak peka. Peka tak? Peka sekarang ni. Baru ni Bank Negara di kita baru umumkan OPR, naik ke turun. Saya tak peka. Kantoi! Aduh, tapi saya terkesima, terkedu bila tengok apa yang coach kongsikan ni. Subhanallah, sebab apa kita selalu nak tengok TikTok, nak tengok tu kan. Ilmu ni penting ni. Sebab tu kita kalau tidak barang mahal, apa tindakan kita, betul tak? Kita buat TikTok. Ya, Coach, memang sesuai sangat guru besar kita ni. Saya rasa inilah peluang. Saya tak tahu nak bayangkan kalau katalah berapa minit kita bersama dengan coach ni begitu dalam lumat ini, saya rasa tak habis lagi ni. Sebab tengok macam mana emosi manusia dan juga ekonomi, dan sebenarnya tak campur dengan data. Bercampur dengan data, dia lagi seronok. InsyaAllah kita akan bawa Coach Adibah sekali lagi bersama dengan pakar ekonomi kita untuk mengumpas maklumat-maklumat terbaru dalam pasaran kita nanti, insyaAllah. OPR saya tahu 1.75%. Nampak benar baca. Terima kasih rakan-rakan di Facebook. Dan siapa rasa Kak Diba ataupun Coach Diba punya sharing ni best, letak tanda love banyak-banyak. Okey, terima kasih. Kita akan Coach Itu je kita ambil kira. Siapa banyak love dia dapat hadiah juga. Pun dapat juga. Tanda anda pemurah dan suka memberi. Betul. Subhanallah. Baik, kita akan tekan button share. Ya. Tag nama dan juga dan 5 orang kita akan tag. Kejap. Ini hadiah penting ni. Mai saya nak umumkan. Okey, pada sesiapa yang bertuah hari ni boleh dapatkan limited edition ni t-shirt daripada Saham Show yang tak akan dapat di mana-mana kedai di luar sana, hanya ada dekat sini saja pada harga yang luar biasa, berserta bagi sangat formal. Berserta dengan face mask ni. Face mask yang menjadi rebutan ramai. Pakai pada jauh, kita tahu ini adalah daripada AAA punya face mask. Ini ada limited edition. Dan saya nak bagi bonus. Apa bonus? Sebab dia 100 je. 100 je? 100 je. Dan 100 orang ni yang dapatkan 2 ni, dari sesi khas 2 jam hari Jumaat dengan saya. Macam mantap. Habis macam mana dapatkan? Cara nak dapatkan, anda dah nampak dekat belah sini ada apa? Link. QR code tu, boleh scan dan juga anda boleh tekan link di bawah itu. Oh, tu bawah tu lain dah tu. Itu pasal Labu Saham. Tak apa, scan je sekarang. Nanti kita bagi. Scan. Satu set je, dia memang satu set je. Dan satu set ni dia ada kelas dengan saya juga. Dapat beli ni, dapat tu, kelas kelas dengan saya. Baik, beli kelas. Maksudnya percuma dapat kelas. Masya Allah, memang rezeki anda semua lah. Hai. I see you next week. Aku rasa aku salah tempat patutnya. Aku duduk kat rumah je lagi menonton dekat Facebook kan. Kita break dulu seketika. Sebelum kita sambung untuk bahagian kembali lepas ini kuis Datuk kena denda lah. Okay. Jumpa lagi lepas ini insyaAllah. Sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, si Ahmad Academy.
Bertemu saya kembali Mr. Crypto dalam sesi saya pada minggu ini. Minggu lepas, tuan-tuan, saya ada sedikit berkongsi tentang apa itu crypto, kat mana nak beli yang betulnya. Tapi minggu ini saya nak bawa anda, bagi tahu anda apa nama cryptocurrency pada minggu ini. Kalau anda dapat lihat, okey, sepanjang 2 minggu ini penurunan tanpa henti. Okey, maksudnya penurunan tanpa henti ini adalah di mana pergerakan harga aset digital, terutamanya Bitcoin yang kita dapat lihat. Okey, almost 2 minggu dekat skrin dia turun. Okey, dia turun. Okey, ini carta saya untuk weekly dan kita dapat lihat, okey, resisten ataupun paras rintangan harga Bitcoin yang perlu dia pecah pada harga $43,000. Itulah harga rintangan yang terdekat dan kita dapat lihat juga support ataupun paras sokongan untuk pergerakan harga Bitcoin adalah pada di sekitar 31,500. Tuan-tuan, apa saya nak kongsi dengan anda hari ini? Apa saya nak bagi tahu dengan anda hari ini tentang pergerakan aset digital terutamanya Bitcoin minggu ini dan minggu hadapan. Okey, kita dapat lihat, okey, di US sudah ada news, sudah ada catalyst ataupun sudah ada rumors yang mengatakan tentang Biden ataupun US President bakal, okey, menandatangani executive order, okey, tentang cryptocurrency di US. Executive order ni benda apa, tuan-tuan? Kenapa semua ni benda ni orang nak buat kat US? Okey, sebab US seboleh-bolehnya dia nak regulate dan dia nak betul-betul pantau aset digital ini. Okey, kalau hari ini kita tengok tak begitu, orang kata apa, taklah begitu, bukan tak begitu pantau, tidak begitu boleh macam bank. Okey, boleh lihat every transaction semua, tapi US cuba seboleh-bolehnya untuk regulate cryptocurrency. Okey, so kita dapat lihat harga Bitcoin ataupun harga aset digital mungkin akan volatile daripada segi pergerakan harga minggu ini dan juga minggu hadapan. Okey, selesai sudah perkongsian saya untuk kripto. Tuan-tuan, jangan lupa kalau anda tak puas lagi nak dengar perkongsian saya, boleh jumpa saya pada esok malam di Facebook saya Wan Asfar Azim dan saya akan berkongsi tentang apa yang perlu anda tahu lagi di pasaran. Okey? So, sebelum saya terlupa, kat depan saya ini ada 2 baju saham show dan juga mas daripada Asri Ahmad Academy. Kepada siapa yang berminat untuk memiliki baju saham show dan juga mas, yang kita ada dia punya stok ataupun unit sangat limited. Percayalah, alumni Asri Ahmad Academy mempunyai lebih 10,000. Tetapi baju ini hanya ada 100 pieces untuk anda beli. Tapi setahu saya penonton hari ini di studio dapat percuma baju ini. Okey, siapa yang berminat boleh klik link di bahagian komen. Kita jumpa lagi di segmen yang kedua, Saham Show.
kita ayo bangkit berani. Asmi Ahmad Academy. Laborsaham.com. Sahabat Saham Show kembali, dan anda yang terus like, share dan sebagainya, nantikan hadiah yang Datuk dah umumkan nanti. Dia kata ada bonus lagi. Aku tak tahu, hari ini memang hari rezeki Datuk nak berkongsi lah kepada semua. Jadi kita juga nak umumkan Datuk, program ni ataupun sekarang ni segmen Kau Kalah Kau Kena. Hey. Tapi sebelum tu pastikan anda share sebanyak mungkin kepada grup-grup yang ada untuk menangi hadiah wang tunai RM100 dan juga barangkali banyak anda tadi lah. boleh menang tiket ke webinar Laborsaham Extended 12 Mac ini. Barangkali saya tak tahu. Janganlah bosur rahsia. Saya teka je Datuk. Datuk kan suka berkongsi. Dan kita akan bersama Hafiz Hamidun ke kejap lagi? Sudah ada bersama dengan kita? Yes, mana Hafiz? Hafiz, di manakah kamu? Alhamdulillah Hafiz dah kembali ke tanah air. Assalamualaikum. Datuk perlukan anda. Assalamualaikum. Ada. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Saya ada jam Rolex untuk Wow. Datuk. Oh, itu Mahal jam tu. saya panggil dia jam Ultraman. Tak apalah. Okey, walaupun saya tak dapat bersama-sama dengan anda semua, tapi insya-Allah saya nak saksikan kekalahan siapa malam ni. Kita tak tahu. Datuk dah doa saya menang kali ni kan. Saya, Hafiz, jujurnya daripada lubuk hati kau rasa siapa? Jujurnya. Saya panggil Haji Hafiz lah. Oh, Haji Hafiz. Tuan Haji Hafiz dah doakan saya ni, pastikan dia kalah. Astagfirullahaladzim, janganlah guna macam tu. So insyaAllah Hafiz akan berkongsi, akan bertanya persoalan pada malam ni. Tapi ada kelainan sikit yang kita bawakan malam ni, iaitu kita selalunya Datuk kita akan buat usum, tapi kali ni kita saham jus. Saham jus. Tapi dia tak pakai macam tu. Dia kena pusing macam ni, pusing. Awak pusing sana. Okey. 1 2 3 saham jus. Dia nak jus apa? Okey. Dia nak jus bukan burung, bukan pistol, bukan air. Kita guna yang baru. Kita ada beruang, kita ada pemburu, kita ada Cikaro. So, macam mana rupa tu? Cikaro tu dia adalah macam Dewi lah. So macam mana? Cuba tunjuk Cikaro buat macam mana? Cikaro. Pemburu macam mana pemburu? Oh, pistol. Beruang macam mana? Beruang. Seram tengok dia. So, kalau pemburu dengan Cikaro? Okey, kalau pemburu dengan Cikaro, pemburu akan tumpas. Sebab apa? Dia jatuh hati. Oh, gitu. Patah hatinya. Beruang dengan pemburu? Confirm lah. So, tembak mati. Kena tembak. Kalau beruang dengan Cikaro, beruang baham kat situ juga. Innalillah. Macam pasang saham ada beruang ngap, tergolek kat situ juga. Jadi macam biasa Datuk, walaupun kita tahu denda ni di hujung, tapi Hafiz akan tanyakan soalan. Alright. Dan masa tu lah baru kita akan usum ataupun saham jus lah. Okey. Faham macam mana cara nak buat? Okey, ngam. Okey Hafiz, silakan soalannya kita dengarkan. Okey, untuk segmen Kau Kalah Kau Kena pada malam ni, soalan yang pertama. Okey, sebelum kita baca soalan, supaya kita nak minta semua bersedia. Okey, pusing dulu. Pusing dulu kan. Lepas saya baca soalan, terus buat saham jus untuk tentukan siapa yang akan menjawab. Soalan yang pertama. Terdapat dua jenis akaun CDS. Akaun direct merupakan akaun yang berdaftar atas nama pelapor sendiri, manakala akaun nomini pula merupakan akaun CDS yang didaftarkan atas nama broker. Antara berikut kenyataan manakah yang salah? A. Kedua-dua akan boleh memohon IPO. B. Akaun CDS direct boleh menghadiri mesyuarat agung tahunan syarikat. C. Dividen daripada syarikat dikreditkan ke trust account nominee. Ataupun D. Dividen daripada syarikat dikreditkan ke akaun bank pemegang akaun direct. Dan di rumah, sebelum tu di rumah juga boleh try jawab. Dan nantikan 1, 2, saham jus. Apa tu? Pistol. Habis pistol lawan dengan bank. Dia keluar pistol tersembunyi nama dia. Ni pistol sebab pegang ni. Pegang mic. Tak apa, saya menangkan awak. Saya memang tahu awak boleh menang. Saya menang. Saya sokong awak macam mana pun saya akan kata tu pistol.
Okey, pistol menang lah. Bagus. Pistol menang. Okey, jadi Okey, pistol kali jawab. ni So jawapannya? tengok betul-betul, jangan tunggu apa. You have time, relax. Pilih jawapan yang anda rasa bukan, yang salah. Alamak. A, B, C, D. Nak ke depan boleh tak sebab tak pakai spek? Depan. Pergi, boleh depan sikit. dia balas. Okey, baca. Sampai ke depan, ya Oh, Allah. masuklah TV terus pun bagus. Sampai keluar TV, masuk TV lah. Masuklah TV je lah, Dik. Tak dapat. 3, 2. D, dah lah, boleh mana? Nanti tenang. Okey. Saya tolong ni. Okey, jawapan dia? Okey. Jawapannya. Jawapan dia, alamak, saya tak tahu. Alamak, Jawab. je lah. Tak apa, bismillah. Jawab je lah. Jawab je. Saya tak boleh tolong. Allah Saya nak dia. tengok sikit gila. Ya, Jangan Allah, masuk TV tu. lah. Ya Allah, dia masuk TV aku. Masuklah TV terus. D. Saya tolong ni. Astagfirullah, kau tak percaya aku lah dah. Jangan dengar, jangan cakap dekat Datuk. Ikut rasa hati. jangan masuk TV. Bocor TV tu. Okey, jom. Dah, Masuk. okey, habis. Okey, teka je. Alamak, teka je. Teka je lah. Teka je. A je lah. A je lah. A je lah. Jawapannya memang A. Taci lah. Masa. Kena ada referee lah macam ni. Dah bagi 30 saat je. Jangan berkeras dengan wanita, Datuk. Jangan berkeras. Undang-undang. Dia tak pakai spek, Datuk. Dia tak pakai spek. Dia pakai spek tolong markah. Mana spek dia? Mana spek jangan awak? bully dia. Kau tak betul tak? Kau wanita jangan dibuli kan? Okey. Soalan kedua. Okey, terus soalan kedua. Yang kedua. Adakah anda bersedia? Okey. Okey, duduk berpaling. Kali ni dah tak boleh dah nak tengok TV. Kena dengar betul-betul. Kena dengar betul-betul sebab senang je. Terdapat 4 jenis pedagang dalam dunia pelaburan. Pedagang jenis apakah jika seseorang membeli saham hanya berdasarkan momentum harga saham memerlukan pulangan sekitar 1 hingga 5% dan biasanya menjual saham setelah beberapa saat atau minit saham dibeli. A, ia dipanggil intraday trader. B, scalper. C, swing trader. Ataupun D, position trader. Saham jus. Alamak, dia kena makan dengan beruang. Tapi jangan salah. Tengok, dia jawab. 1, 2, 3. Tenang, senang ni. Aduh. 1, 2, 3 jawab. A, B, C, D. A, B, C, D. B. Scalper. Betul. 1 sama. Datuk. Scalper ni apa? Scalper ni dia kita panggil biasa rempitus. Rempitus. Mak rempitus. Dia ada rempit. Dia suka buat 1, 2 berapa saat janji naik untung dia keluar. Oh. Ada. Ni jenis trader lah, trader tegar. Faham. Jenis-jenis lah Ya, jenis-jenis. Kenal. Jadi itu berkaitan dengan emosi tadi. Okey, Hafiz. Soalan seterusnya. Sekarang ni kita terikat satu sama sama antara Datuk dan juga Khalid. Okey, soalan yang ketiga. Khalid kalah kali ni tu. Betul. FBM KLCI merupakan indeks utama Bursa Malaysia yang mula diguna pakai sejak Julai 2009 dan merupakan beberapa gabungan kaunter syarikat terbesar yang tersenarai di Bursa Malaysia berdasarkan market capitalization mereka. Nyatakan berapa banyak komponen dalam indeks tersebut? A, 30. B, 15. C, 60. D, 20. Mana satu? Okey. Sediakan? Sediakan. Alright. Saham jus. Alah, duduk beruang. Okey, sekali lagi. Okey, one more time. 1, 2, 3. Kita suruh tarik jawab lah. Saham jus. Kena faham. Memang kena dia beruang cerita je. Cuba kata you jawab. Saya dah ada jawapan, saya dah tengok. Alah, tak siap. Saya dah ada jawapan. Sudah confirm kita tak jawab. Okey, silakan beruang sila jawab. Jawab beruang. 30. Kakak, sila jawab. 30. Penduduk kampung 30. Jawapan dia. Betul. Soalan senang. Macam mana kita macam dah tak ada masa sangat ni. Kita umumkan pemenang je lah. Betul. Allah, last. Ada video ke? Kita nak main video. Video. Okey, kita tengok video lah. Oh, tak nak video. Okey, question keempat. Okey. Ada. Kau nampak senang nak menang. Relax lah. Tak ada masalah. Sekarang ni 2-1. Okey. Saya bacakan soalan Hafiz, yang standby keempat. Minggu depan. Ya. Dia terkeluar. Tak apa. Okey, soalan yang keempat. Pusing berpusing sekarang. Pusing. Okey, Dengarkan soalannya. Okey, soalannya. Candlestick
terbentuk daripada pergerakan harga open, close, high dan low. Apakah nama bagi candle yang menelan candle sebelum ini? A. Engulfing. B. Harami. C. Doji. Atau D. Hammer. Saham Jus. Kena beruang. Soalan dia, candlestick terbentuk daripada pergerakan harga open, close, high and low. Mana dia baca 2 kali? Dia tak nampak. 1, 2, 3. Okey, jawapan cepat. A, B, C, D. Jawab terus. candle yang menelan candle sebelum ni. Tolonglah. Candle yang Nampaklah menelan dia. candle sebelum. 1. Jawab. 5. Bismillah. A, B, C, D. 3. Mana satu? 2. C. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi, Datuk. Awak apa jawapannya? Tim Jawapan Datuk. dia. Tim Datuk, sila jawab. Jawapan dia A, engulfing. Dia menelan. Dua sama. Menang. Dua sama. Kita ada soalan pemutus. Last. Pemutus seri. Oh, dia nak ambil spek. Tak boleh. Bagi ada. Masuk kelakar mana dia keluar. Okey, video. Video ni penting. Sebab tak cakap kat dia kena ambil video ke apa ke kesian dia. Jom kita tengok video sekarang. Jangan buat dia macam ni. Harap dia nampak. Silakan. Okey. So, jawapan silakan. ada dalam video ni Jawapan ada dalam video ni. Okey, tonton betul-betul, tengok betul-betul. Perhatikan betul-betul. Silakan. Sekarang semua dah jelas kan? Ya, betul. Tapi kan aku tak sia-sia doh ada kawan macam kau. Dapat aku tambah ilmu. Lepas ni, habis je kelas, jumpa aku. Jangan nak terus balik. Kita buat assignment sama-sama, kita boleh share info. Berdebar. Okey. Soalannya, berdasarkan video terserutan daripada melebur tadi, apakah warna lanyard yang dipakai oleh pelajar tersebut? A. Kuning, B. Biru, C. Hitam, D. Merah. Saham Jus. Kena dah. Bersedia lagu. Okey, jawapannya silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, nak dengar jawapan ke nak terus isytihar pemenang? Isytihar pemenang ke? Warna? Warna lanyard. B. No. A kuning. A kuning. Sakitnya tiga. Okey, dia salah. Okey, kita bagi. Warna apa? Bagi peluang jawapan apa jawapan? D, merah. Betul. Tak menang. Okey, silakan. Ladies first. Aduh, pilih bismillah. Berikan hadiah kepada tim Datuk. Silakan. Hadiah. Adik bagi hadiah. Saya bagi hadiah. Tak apa dulu. Jadi tahniah, dia memenangi hadiah merupakan tajaan kurma premium Safawi dan juga Mariami daripada Harmony Health. Banyaknya dan juga baju. Wow. Tahniah. Sesuai lah nak Ramadan, nak puasa, makanlah banyak kenyang-kenyang ya. Gembira lah ya. Okey. Tahniah. Sekarang kita pergi kepada sesi denda pula. Datuk bagi hadiah dulu ke? Bagi hadiah dulu lah. Oh, ada hadiah juga. Sian dia. Dia tak nampak lah Datuk. Macam mana lah kalau dia tak nampak? Sila. Simpan nangis, jangan nangis. Tak apa. Kita hadapi bersama. Kita dekat tempat. Bismillah, warna apa ni? Bismillah. Sila. Warna kuning. Silakan. Warna kuning, silakan. Okey. Sila. Kita tengok apa yang mereka buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuning mana? Kuning tengah-tengah. Alah, ya Allah, apakah itu? Apa tu? Mi segera tangisan penyesalan. Mi segera tangisan penyesalan. Astaghfirullahalazim. Biasalah macam biasa. Dimulakan dengan bismillah. Sini. Cuba duduk. Nak makan duduk. Sini. Aduh. Mesti saya pegangkan mic. Sian dia tadi. Warna dia. Naya. Sian. Sini ya. Bismillah jangan masa.
Boleh duduk sini ke? Boleh. Okey, silakan makan. Duduk. Makan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Tak aci ada bakmi. Macam sedap yang aku tengok. Pedas satu, pedas. Oi. Pedas. Ui. Apa kau rasa? Okey. Apa boleh? Saya minum susu terus. Apa boleh hadiah daripada saya? Tahniah, kita berikan tepuk tangan lagi kepada kedua-dua tim. Alright, kita break seketika. Kita jumpa lagi selepas ini di Saham Show. Kurma Ajwa tuan. Yang saya makan tadi adalah kurma favourite saya. Ajwa Alia nama dia tuan. Sempena nak menyambut Ramadan ni, saya bawakan khas untuk minggu ini. Nak kongsi dengan you all. Okay. Kurma. Dia lekat celah gigi pula. Okay. So, kurma kita specialnya untuk kita nak sambut. Sedar tak sedar tuan. Kita dah lebih kurang 25 hari lagi nak sambut Ramadan. Okay, you all dah get ready belum kurma-kurma kat rumah? Sebab setahu saya, disunatkan untuk berbuka dengan kurma. Dan hari ini, apa saya nak kongsikan, saya bawakan khas. Okay, kurma yang dinamakan Ajwa Alia. Apa perbezaan kurma Ajwa Alia ini berbanding Ajwa-Ajwa yang ada dekat luar sana? Okay, dia punya special part adalah kurma Ajwa Alia. Adalah kurma yang ditanam di tepi bukit di Madinah ataupun di Tanah Haram. Itu specialnya kurma Ajwa Alia berbanding kurma yang lain. Kalau you all tengok, saya ambil sikit, dia punya tekstur ataupun dia punya kelembutan, tak tahu nak cakap, you all kena try sendiri benda ni. Memang lembut dan manis dia bukan manis yang seperti biasa you makan kurma. Tak percaya, you all try sendiri kat rumah. Okay? Kita ada kurma Ajwa Alia yang kita ada 1 kg. 1 kg ni harganya adalah RM90. Okey, dan kita ada 500
gram, harganya adalah RM50 dan kita ada yang kecil. Yang kecil ni best nak bagi tahu. Okey, kepada siapa yang nak dapat pahala lebih. Okey, nak cari, nak bagi orang makan, nak hadiahkan dekat orang. This is the best pack. Lebih kurang harga dia RM30 sahaja. RM30 ni you boleh hadiahkan ke orang untuk buka puasa sebulan. Nampak tak? Senang je sebenarnya nak buat pahala kan. Beli, hadiahkan dekat orang. It's a starter pack. Okay, you all boleh try. Dan kita ada juga kurma Mariami kepada peminat-peminat Mariami dekat luar sana. Kita ada premium Mariami yang harganya 1 kg RM70. Yang 500 kg harganya RM40. Ini semua premium kurma yang kita bawakan khas untuk anda. Okay, so saya tak lupa juga peminat-peminat Safawi dekat luar sana. Kurma Safawi dan Mariami harganya adalah sama. 1 kg RM70, 500 gram RM40. Tapi the best part, apa saya nak sampaikan dekat sini kepada sesiapa yang membeli kurma 2 kilo, bakal ada cabutan betah untuk memenangi wang tunai sebanyak RM10,000. Beli kurma dapat cabutan betah. Dia ada pilih 10 orang, seorang dapat RM1,000. Dan lagi satu yang the best part, beli kurma nak buka puasa je ni. Tapi apa? Dapat percutian, dapat menunaikan umrah khas untuk 2 orang. Minimum pembelian adalah 3 kilo. You nak beli 500 boleh. Janji total up 3 kilo, you boleh masuk cabutan betah untuk menunaikan umrah. Kepada yang berminat, boleh klik link di bahagian komen, you all boleh beli. Dan saya nak bagi khas kepada siapa share yang paling terbanyak hari ini. Share yang like dan paling banyak, share, komen, whatsoever. Saya nampak aktif, saya pilih sendiri. Saya akan hadiahkan dia Ajwa Alia. Kita akan post minggu depan. Kita jumpa lagi di segmen yang seterusnya. Tak lama lagi Ramadan akan menjelang tiba. Dapatkan kurma premium daripada Harmony Health, kurma Ajwa Premium dan juga kurma Safawi Premium dari bumi Madinah. Dapatkan yang original. Lupa dapatkan Ajwa Alia Premium dari Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah dan juga Safawi Premium daripada Harmony Health Sdn Bhd. Jom kita. 2 tiket umrah dan wang tunai berjumlah RM10,000 untuk dimenangi. Dapatkan kurma Harmony dari Madinah Munawwarah. Percuma penghantaran, barang sampai baru bayar dan jaminan ganti baru. Hubungi 019 400 0720. Kita ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Datuk tahu tak apa perasaan dia? Apa perasaan? Cuba kongsi. Rasa macam tertindas. Faham tak? Emosi tu kalau saya tunjuk dengan coach tadi, kalau ada, dia akan letakkan saya di emosi di antara depression dan yang tak dapat dikenal pasti itu tertindas. Saya sedih tu. Minggu depan saya balas dendam, insyaAllah. InsyaAllah. Ada lagi minggu depan? Ada lagi? Allah Allah, tak ada. Okey Datuk, baik, kita nak cakap terima kasih, nak ucapkan terima kasih pada semua yang tak berhenti share, yang komen, yang beri maklum balas. You are the best yang menonton di Facebook dan juga di YouTube. Sebab apa? Hadiah-hadiah menanti anda. Saya ulangi, pada mereka yang komen, yang kongsi, yang tag 5 orang rakan dia, di hujung rancangan ini Datuk akan umumkan apakah hadiah-hadiah. Bukan 1, bukan 2, barangkali banyak lagi yang Datuk akan umumkan. Yang pasti RM100. RM100 pasti. Yang kedua mungkin dapat tiket program. Mungkin dapat tiket. Yang ketiga ada program dengan saya. Ada program eksklusif dengan Datuk. Keempat ada makan dengan saya. Ada? Makan lunch, breakfast. Datuk, baik saya duduk kat rumah Datuk. Terus saya kata saya tak payah ada kat sini. Datuk, saya bagilah dengan host sekali, bersama host. Okey, bersama host. Okey. Barulah adil.
Sekarang perasaan saya dah berubah. Tapi kena kalau bawa- keluk tadi tu, wah dia rasa terbela. Bawa laptop, bawa XDS. Oh, kena bawa laptop Kalau tak ada, lupakanlah ni. Aduh, kena juga. Okey, baiklah. Dan Datuk, sekarang ni kita sebenarnya dalam segmen Tanya Alumni ni, kita nak tahu ataupun kita sangat sangat teruja kalau mereka boleh kongsikan pengalaman mereka sendiri depan mata. Jadi kita boleh tanya dan sebagainya. Mereka yang di Facebook nak tanya soalan pada mereka, kami akan ajukan juga insya-Allah. Dan bersama kita sekarang ni anak muda Datuk. Saya rasa mereka separuh pada umur kita. Muda je. Tapi kita pun nampak muda ni kan? Kita pakai bedak banyak sikit hari ni. Tebal bedak peluh bedak ni. Kita ada Remizer Syazwan Syafiq Satria Sarawak. Wow, nama dia hebat SSSS. Panggil apa? Satria. Nak panggil apa ni? Panjang-panjang panggil Wan biar munasabah dik. Sebab dia panjang jadi pendek kan? Ya, Wan Wan. Baik, dan kita bersama dengan saudara yang sebelah sana juga anak muda, Khairul Amirin bin Muhammad Azizan. Panggil apa? Panggil Yo Parai. Hah? Yo. Panggil Khairul. Tadi memula tadi Yo. Nama panjang lebar Yo. Kalau Datuk Muhammad Asri, saya panggil apa? A. Oh, tipe A lah kan? Oh, okey, kita ada. Jangan pandai-pandai ya pandai. Baik. Kenalkanlah diri sikit kan, anak-anak muda. Siapa nama muda? Seorang 25, seorang 29. Subhanallah. Kita 23. Jangan kantutkan diri Datuk. Jangan kantut, nanti terciduk. Okey lah. Alright, mungkin kita mulakan dengan Syazwan sebagai anak muda yang terlibat, saya difahamkan terlibat dalam dunia pelaburan ni pada ketika you masih di universiti. Siapa tu? Wan. Betul. Masih di universiti dalam bidang perakaunan. Betul. Dan hari ini menjadi seorang remiser dan juga berdagang dan pelabur di bursa. So mungkin beliau kongsikanlah sikit kepada anak-anak muda luar sana. Bagaimana boleh terlibat, kenapa terjebak dan okey ke tak? Nak cerita rugi pun boleh juga, silakan. Memang menarik nak cerita rugi, jangan cerita untung je. Okay, so alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih Haji. Alright, nama saya Syazwan Syafiq bin Satria Sarawak and ramai boleh panggil saya Syazwan lah. Saya terlibat dalam dunia pelaburan saham ni seawal tahun 2017. Time tu mak saya dia scroll FB, dia ada ternampak satu iklan lubuk emas yang dilupai oleh masyarakat. Ayat dia catchy. Ayat dia catchy kan, sampai bila mak saya cerita dengan saya ingat scam. Wow. Macam pernah rasa tak macam tu? Pernah. Pernah kan? Masa ragu-ragu, masa berpotensi jadi argumen, tapi sekarang tak. Ke memang terlibat scam macam tu? Jangan. Datuk ni dia suka kata orang. Macam pernah tahu kena scam je. Bukan boleh. Ada. Okay. Tapi bukan scam. Apa? Tapi bukan scam. Tak, yang saya pelik kan, bila saya dah pergi sendiri dia punya seminar tu kan, saya daripada mula nak berlawal, rasa macam alah nak dengar kejap je, tapi saya stay sampai habis. Dan saya lah antara orang yang macam semangat cakap, saya nak join kelas. Sebab saya rasa macam inilah peluang yang saya nak cari. Wow. Sebab saya mula fikir, kalau saya dah habis dah grad, saya akan jadi seorang account. Seorang accountant yang macam maybe time tak fleksibel. Lepas tu maybe kalau nak dapat gaji yang lumayan ni kena bertahun-tahun kerja. Jadi saya nampak bila Haji dia dah bukakan minda saya, and time tu saya pun nampak orang muda pun dah terlibat, ada yang dah berjaya. Time tu saya nampak Remizer Aiman lah atas stage. Saya pun terinspire, rasa macam kalau dia boleh, saya pun boleh. Masya Allah. Tak hanya sekarang bergabung berdua, berduit bersama dengan tim AA. Betul. Dia tengok orang tu, lepas tu dia pun jadi sama orang tu, kan best. Doakan saya. Umur berapa masa tu? Umur masa tu 24 tahun je. Dah ada akaun saham Umur berapa dia? Jujur. 27 rasa tu. Dia tanya kita macam-macam. Okey, itu daripada ini umur tadi ini dah 29. Yang ini tapi dia terlibat umur 24. Yang ni kalau umur 25 terlibat tak berapa umur? Masa terlibat umur berapa tahun? Masa umur 22 tahun. 22 tahun? 22 tahun. Dek, pakcik masa umur 22 tahun, pakcik tak tahu masa depan pakcik macam mana. Berambu ke hulu kilir. Dan best, beliau dia berasal dari Kelantan dan terlibat dengan e-commerce dan macam-macam perniagaan dia buat ni. So, dah macam-macam perniagaan pada usia muda dan akhirnya terlibat dalam dunia pelaburan. Kenapa? Sebab saya nak nak kembangkan lagi aset saya. Jadi ke? Kembang ke? Mengembang? Jadi. Sangat jadi sangat menjadi sangat-sangat. Mic tu dapat sikit. Jangan takut. Kalau boleh makan mic tu. Contoh menjadi tu macam mana? Kembang dia tu sebab apa kembang? Okey.
Saya sejenis yang straight to the point saya cakap daripada 177,000 saya punya modal jadi 577,000. Saya macam salah dengar ke? Tadi makan mi dia pedih kat dalam. Kat lidah sampai sini kan. Ni? Yang ini dia pedih kat telinga. Takkan telinga je. Telinga lepas tu dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam juga. Masya-Allah. Rasa ditusuk tak? Saya balik lah tu rasanya. Balik awal. Umur 25. Soalan. Mana datang modal besar tu? Okey, modal sebab saya dah start bisnes apa semua. Saya nak ucapkan terima kasih dekat Umi dan abah saya sebab tolong saya. Masya-Allah. Kat saya, bagi semangat kat saya lah. Ayah saya selalunya bagi semangat kat saya. Sebabnya saham ni dia perlu kuat psikologi. Emosi dia memang Cycle kuat. tadi yang kita belajar mula tadi yang Coach Adibah kongsikan. Betul. Dek, awak buat keputusan 177,000. Jadi berapa? 577 dalam masa? lebih. Dalam masa 2 tahun. 2 tahun? Berapa? Ya. Itu untung. Itu untung bersih sekarang. Rugi yang pernah rasa paling besar? Rugi kita cukup jari. 6 angka ada lah. 6 angka? Tapi rugi 6 angka dengan modal yang besar. But you still sekarang ni saya masih lagi profit lah walaupun rugi banyak tu. Saya masih lagi profit sebab saya betul-betul jaga cut loss saya. Siapa cikgu je ni sebenarnya? Wow. Okey, saya cakap siapa cikgu saya. First of all, saya belajar masa 2020. Masa tu COVID lah. Ayah saya yang paksa saya untuk masuk kelas AAA ni. Oh, ayah yang paksa? Ayah yang paksa. Bagus ayah. Banyak jasa ayah dia. Bagus. Terima kasih kat ayah dia ke? Bukan. Okey, masuk. Terima kasih sangat-sangat kat ayah saya lah. Betul? Setuju? Dr. Muhammad Azizan. Oh. Ayah doktor. Macam kenal ayah dia. Jadi ayah-ayah yang sedang menonton ni, barangkali kita tak tahu apa nak suruh anak kita buat. Kan dalam keadaan sekarang ni lah dah habis graduan. Ya, kita faham keadaan sekarang mungkin nak dapatkan tempat pekerjaan pun payah. Tak salah juga kalau kita tambah ilmu. Sekejap. Dan memang tak. Saya tak puas hati. Tak puas hati kenapa? Tak puas hati. Dah berjaya dah tak puas hati juga? Saya tak puas hati. Kenapa? Apa yang Datuk tak puas hati? Cuba cakap. Kenapa tak kalah? Saya dah kalah tadi. Kenapa tak ramai orang macam dia? Nak tahu macam mana kan. Malam ni sebab itulah kita buat program, kita nak ajak lagi buka hati orang. Tapi apa perasaan bila ayah paksa tu? Mula-mula saya memang minat lah saham ni. Mula-mula saya tak percaya lah benda ni wujud kan. Saya memang tak percaya. Ragumen ni? Tu bila saya tahu saham tu memang, saya memang minat sangat-sangat lah. Itu je. Tips dia memang kena minat lah. Bila minat, setuju. Minat dan kita akan buat sungguh-sungguh. Akan buat sungguh-sungguh sebab saya memang lepas belajar tu setiap malam saya study. Setiap hari saya study. Masa rugi yang 6 digit tu tak keluar air mata ke? Ke ayah tak marah ke? Keluar juga air mata tapi kena kuat lah emosi. Kena kental. So dah boleh bagi hadiah kereta kat ayah? InsyaAllah soon lah saya nak bagi. InsyaAllah bagi ayah kereta. Lepas ni mak saya, umi saya nak hadiahkan iPhone nanti. Wow. Sekejap. Sementara Wan menjawab. Girlfriend ada girlfriend? Saya dah ada lah. Minta maaf. Saham ditutup. Kaunter saham ditutup. Yang tu dipaksa dan berjaya. Yang ni dipaksa oleh mak ke apa ni? Tadi sudah sebut mak dia tadi. Oh ya? Betul. Mak saya pun dia tak adalah macam paksa, dia ajak lah. Lepas tu saya macam tak nak lah, macam kecewakan hati dia. Saya ikut lah. Anak yang baik lah ni. Itulah. Tapi asal pun dipaksa lah. Asalnya dia ajak. Dipaksa ajak. Dipaksa terajak. Kan. Jadi mak buat saham juga sama-sama. Awal-awal tu buat sama, and then sekarang ni saya buat seorang lah dalam family saya. Wow, Masya Allah. Dah akhirnya menjadikan saham sebagai kerjaya. Betul. Mendidik lebih ramai anak-anak muda untuk terlibat. Betul. Dan so apa you punya plan next? Saya punya plan next, first of all saya nak terima kasih dekat Wan lah, Wan. Terima kasih Wan. Macam sebab, tu saya memang guna screener dia. Datuk, kita macam ni Datuk. Ni kena bagikan muka Salam tu. takziah. Sebab kalah. Aduh. Saya nak cakap straight to point lah sebab saya lelaki, saya jenis simple-simple je. Saya nak cakap kat Wan terima kasih lah sebab screener dia saya guna sampai ke hari ni, screener momentum dia lah. Tapi
mesti ada asas. Kalau sekadar, sebab ramai katanya ada screener, ada benda, kalau tak faham tak ada juga. Tak ada cerita kak. Sebab tu saya ambil masa setahun untuk saya betul-betul faham. Saya setiap hari study, setiap setahun malam study. Masya Allah. Atas kesabaran dia, ketabahan dia kan. You dia protege batch yang mana? Batch program yang mana? Masa COVID, bulan 4 ke apa? Bulan 4? 2020. Oh ni TPO 1 lah. TPO 1, TPO 2. Oh, senior. Setiap malam lah study. Walaupun masa tu tengah study kat unit 10 apa semua kan. Online kelas saya memang tidur pun dengan iPad je tengok saham apa tak semua. ada alasan lah kalau kata masa Syazwan belajar. hanya siapkan sistem 2021. Yes. Saya dah masuk kelas Syazwan 3 kali lah. Saya 2020 start. Ujung? Ujung. Masya Allah. Saya sebenarnya bateri sampai habis. Kesian. Ramai orang komen, bubung berderu sampai bateri pun give up. Jangan pinjam phone tu. Sila boleh. Macam kat luar macam. Okey itu dua anak muda dah mungkin sepatah dua kata kepada mereka anak muda luar sana untuk ikut jejak langkah dan pesanan-pesanan mahal untuk mereka. Mana situ lah. Okey, saya sebagai anak muda saya nak cakap memang kena join sangat-sangat saham ni. Memang rugi siapa yang tak join. Sebab benda ni memang betul wujud punya. Dan saya dah triple dah saya punya net worth apa semua. InsyaAllah saya nak kembangkan lagi saya punya duit. Saya nak tu. Okeylah. Tadi kata nak bagi mak ayah iPhone kan, tukar. Lebih kurang harga sama. Bawa mak ayah pergi umrah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ramai yang komen ni. Allahu Akbar. Okay, so sama juga macam Khairul tadi. Saya pun rasa anak-anak muda sepatutnya terlibat dengan pelaburan saham ni seawal yang boleh. Sebab lagi awal anda terlibat, anda boleh ada lagi banyak masa anda boleh develop skill anda boleh hone lagi knowledge anda. Sebab tak mungkinlah anda macam ni, maybe case agak fast track lah sebab maybe dia gifted semua. Tapi kalau contoh anda boleh hone beberapa bulan atau tahun ya, anda boleh jimat masa shortcut untuk kejayaan. Sebab kalau dulu apa yang saya nak capai ni, maybe kalau ikut track kejaya biasa, maybe dalam belasan tahun baru saya dapat apa yang saya dapat sekarang. Tapi dengan saham dia dapat shortcut seawal 3 tahun 4 tahun. So you lebih kurang 2017 5 tahun. So now bersama dengan AA lahirkan pula menti dia. Alhamdulillah dan grup AA ni, dan pendek 2 tahun dah capai apa yang patut dicapai. Alhamdulillah. Syazwan, satu soalan. Ambil tak pelajar-pelajar kategori pakcik-pakcik? Ambil tak? Ambil tak pelajar-pelajar kategori pakcik-pakcik? Pakcik menghadap saya lah. Okey, baiklah, kita akan balik seketika. Kami selepas sini, kalau nak balik mana baju? Oh, tak ada dah. Saya nak beritahu anda semua bakal boleh dapat peluang untuk belajar ataupun kelas percuma bersama dengan Datuk AAA kita dengan dapatkan t-shirt eksklusif dan juga face mask. Kita balik seketika, kembali lepas ini. AAA, sampai ilmu dapat tersyariah. Triple A. Wow, tuan-tuan. Perasan tak setiap minggu kita bawakan, orang kata apa, setiap background yang berbeza.
kita ada suri rumah. Nanti kita minggu depan atau minggu lagi kita bawa surau rumah. Kita ada pekerja kerajaan, swasta dan student. Why? Kita nak bagi tahu dekat you all sebenarnya pelaburan ini untuk semua. Bukan orang ni boleh, orang ni tak boleh, tak. Okey, sebab you belum tahu lagi. Okey, sebab tu you akan nak datang satu stigma. Okey, aku tak boleh lah. Sebab tu kita orang buat program ini khas untuk you all untuk tahu. Okey, semua pelaburan you all boleh terlibat, tapi terlibatlah dengan ilmu. Okey, saya nampak hari ini ataupun saya nampak setiap minggu mesti ada yang terbakar. Okey, terbakar akibat cerita-cerita yang kita dengar sendiri daripada mulut diorang yang kita tak bayar pun. Kita panggil diorang willingly untuk berkongsi apa yang diorang dah buat, apa pencapaian diorang dah buat. Okey, so apa yang saya tengok dekat Facebook, tak ada siapa yang bertanya soalan. Okey, saya nak reserve soalan. You all boleh tanya soalan untuk saya tanya kepada Syazwan untuk dia jawab. Tapi untuk permulaan ni, saya nak tanya Syazwan. Okey, kita kenal berapa lama dah? Sejak kenal dekat program The Protege. Ya, berapa lama? 5 tahun ada? 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. Tapi itu bukan soalan dia. Okey, soalan dia adalah, kita tahu tadi awal rancangan tadi Kak Dibah pun Coach Kak Dibah ada bagi tahu sentimen pasaran, emosi manusia, dan kita dapat hari ni dapat lihat juga Bitcoin pun berada kat tahap mana. Orang dah tak panik dah Bitcoin kat bawah, tuan-tuan. Orang menunggu untuk melihat untuk membeli. Tapi okey, saham naik, turun, jatuh, naik. Apa you buat waktu naik? Apa you buat waktu jatuh? Sebab ramai orang dekat luar sana, terutamanya pelabur baru, dia suka tengok waktu naik. Waktu jatuh, dia biarkan. Dia tak tengok langsung. Tapi saya percaya, you bertahan hari ini sampai 5 tahun, apa you buat? Waktu naik dan turun. Okay, so benar juga soalan tu, sebab dia highlight the issue that when market tengah best, ramai beraya, tapi bila market tengah turun, ramai ingat macam it's time to macam duduk tepi, nangis kat bucu katil, tak buat apa, tapi rugilah. Sebab biasanya yang ini adalah berdasarkan pengalaman saya lah, market ni sentiasa ada peluang dan ruang. So bila anda nampak ada sesuatu kejatuhan tu, kat situlah ada peluang yang anda boleh rebut. Sebab biasanya kalau kejatuhan ni kita kaitkan dengan diskaun. Contohlah macam maybe saudara Asfar, dia beli baju Lego ni kan, maybe kalau dapat 10% diskaun atau 30% diskaun, mestilah nak kan. Ya, betul. Lagi kalau macam barang lagi branded macam LV, Chanel apa, kalau ada diskaun mesti dah sambar terus kan. Dior. Oh, Dior. Yeah. Okay, so itulah perumpamaan dia. Dia bukan kita macam buat order je, tapi sedangkan peluang yang dah terjamah depan mata tu, sepatutnya kita kena buat banyak-banyak kajian dan preparation. Maksudnya kita bersedia. Bila dah bersedia tu, bila market reverse je, kat situlah anda boleh terkam, anda boleh terus sambar peluang tu dan dapatlah peluang dapat rezeki yang terbentang luas. Okey, terima kasih atas jawapan. Last ni. Sebelum saya nak tanya soalan last ni, saya nak bagi tahu siapa yang dapat teka, sebab hari ni anak muda. Siapa dapat teka saya mula melabur umur berapa, saya bagi lagi hadiah kurma. Okey? So, soalan dia adalah, Coach Syazwan mesti pernah lost. Apa yang coach buat ketika lost? Okey, kalau awal-awal tu kira saya pernah waktu tahun kedua je saya dah start macam merasa loss yang agak besar lah. Kalau macam tadi saudara Rio tu dia rugi 6 angka kan, itu maybe collectively lah. Saya pernah at one point saya rugi dekat dalam 30,000. So kat situ wake up call lah. Sebab awal-awal tu kita rasa macam, apa dosa aku? Oh, apa salah aku? Oh, sedangkan kita dah buat semua kajian, kita dah buat ni semua. Sebab kita kadang-kadang kita lupa yang market ni bukan kita kawal. So kat situlah awal-awal memanglah saya tersentak, tapi kat situlah saya mula untuk reflect balik, muhasabah diri balik. Sebab saya fikir macam tak mungkinlah kalau kita terlibat dalam apa-apa perniagaan sekalipun tak pernah rasa rugi. Unless itu adalah scam atau skim cepat kaya. Tapi saya anggap saya punya kerugian yang waktu berlaku dulu-dulu tu adalah satu, orang kata apa, dia macam umpama satu lastik.
Bila kita nak gunakan lastik tu, kita kena tarik ke belakang. Tu nama dia, kita pull back the lastik tu supaya boleh pergi jauh lagi ke depan. Dan itulah yang saya telah alami. Maksudnya kita come back balik setelah sesebuah kejahatan. Bukan rasa macam give up terus. Kalau tak, the moment anda give up adalah the moment anda kalah selama-lamanya. Itu saya punya prinsip. Maksudnya winners never quit, quitters never win. Yes, wow. Itulah satu perkataan yang anda perlu bawa balik hari ini. Terima kasih Syazwan atas perkongsian anda. Tuan-tuan, saya dah dapat dah jawapan daripada pemenang yang berjaya meneka umur saya. InsyaAllah kita jumpa esok malam dalam sesi Crypto Talk. Saya akan berkongsi dengan lebih lanjut dan lebih mendalam tentang pelaburan ilmu aset digital. InsyaAllah kita jumpa lagi esok malam. Tak lama lagi Ramadan akan menjelang tiba. Dapatkan kurma premium daripada Harmony House, kurma Ajwa Premium dan juga kurma Safawi Premium dari bumi Madinah. Dapatkan yang original. Lupa dapatkan Ajwa Aliyah Premium dari Tanah Haram Madinah Al-Munawwarah dan juga Safawi Premium daripada Harmony Health Sdn Bhd. Jom kita. 2 tiket umrah dan wang tunai berjumlah RM10,000 untuk dimenangi. Dapatkan kurma Harmony dari Madinah Munawwarah. Percuma penghantaran, barang sampai baru bayar dan jaminan ganti baru. Hubungi 019 400 0720. Triple A, Triple A. Kita lagi ke program Saham Show. Dan saya teruja sebenarnya melihat anak-anak muda yang bangkit dan cuba untuk memperbaiki kehidupan. Dan alhamdulillah kita lihat banyak kejayaan-kejayaan. Dan seronoknya bukan nak melihat kejayaan semata, di sebalik kejayaan mereka, kesungguhan mereka. Setahun belajar, tak kena putus asa, rasa rugi tapi bangkit semula. Ini sebenarnya seharusnya kita ada anak-anak muda yang sebegini dan tidak mengenepikan orang yang bukan muda. Sebab pelaburan saham ni terbuka kepada semua. Cuma jangan pandang kat sini sangat Datuk bila cakap bila bukan orang muda. Pandang depan sebab isunya apa kata saya dah umur, saya dah 50, saya dah 40, boleh ke RAM saya ni rendah. Jadi sebenarnya bagi saya kita jangan kata tak boleh. Mindset tu kena betul kan? Kalau boleh insya-Allah. Kalau kita letak set tu boleh insya-Allah semua boleh. Apa pun tahniahlah kita ucapkan yang berjaya tu kan. Tapi Datuk, tak semuanya pun masih lagi macam betul ke apa kan. Ada juga yang macam ragu-ragu lagi. Dah dengar kejayaan, Siapa ragu ni kan macam ni lah. Cuba share sebanyak mungkin. Selain daripada RM100 saya berikan, saya akan berikan hadiah untuk sertai program hari Sabtu ni. Bukan harga tiket RM96, saya bagi RM200. Mak ambil tiket paling mahal tapi free. Aduh, bagi free subhanallah. Dan dia mungkin dapat baju Saham Show free. Dan saya juga nak ajak lah, saya nak cabar pada mereka yang di luar sana yang barangkali sedang menonton baru pertama kali itu, kali kedua dan sebagainya, rasa ragu-ragu. Maklum kat situ, saya ragu, mungkin admin kita akan contact mereka, hubungi mereka. Boleh? Kita bawa ke dalam studio, tanya sendiri, kita challenge. Dan ada tambahan. Dia ragu tak ragu ke, dia ragu, PM juga kata saya ragu. Tapi kena jujur lah. Kita akan jemput datang studio. Ya, baik. Tak apa, bukan seorang. Mungkin Ragumens. Oh, the Ragumens and the gang. Ragumen and the gangs lah tu. Masya Allah. Bawakan mereka insyaAllah. Sebab apa? Tujuan kita adalah untuk memberikan pencerahan. Sebab kadang kita tanya soalan, kita je rasa soalan tu betul. Tapi dah berpun bersama kita Mr. Ragumen di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lambai macam jauh. Apa khabar bosku? Khabar baik bosku. Ini daripada mana ni? Saya orang tempatan. Tahu. Negeri mana? Negeri mana? Salam. Oh, kat sini lah. Salam. Sebelum tu. Cuba komen like, tekan like, share, last call ni. Komen untuk menang hadiah. Dah lepas ni habis dah.
Okey, lepas ni kita akan tutup penyertaan pada siapa yang tag 5 orang. 5 Sama-sama orang. anda. Oh, ya, betul 5 tu dapat 5 dia. tu kena tag. Sebab Tambah nanti- lagi lah. Tambah lagi. Saya nak bagi buku. Buku pula Buku. dia bagi je. Ragu sangat bagi. Jangan bagi host dia sudah. So terus. Okey. Kenapa Mr. Ragumen ragu untuk terlibat dunia pelaburan? Dan saya difahamkan you terlibat dalam sektor kewangan. Betul, Datuk. Cuma bukan pelaburan tapi dari sudut perlindungan. Benar. Cuba benar. cuba kongsikan apa yang sebenarnya yang menyebabkan ragu tu. Oh, okey, terima kasih Datuk. Terima kasih. Okey, sebagai saya seseorang yang sebanyak keraguan tentang saham sebenarnya. Belajar tu. Contohnya mungkin kita banyak membaca tapi belum aplikasi lagi. Itu. Belum guna pakai lagi. Banyak Belum pakai lagi. okey. Banyak membaca tapi belum aplikasi. Apa masalah dia? Okey. Apa yang menyebabkan ragu dah baca? So kenapa ragu tu? Okey, saya bagi soalan sikit kepada Datuk. Sila. Bismillah. Okey, pertamanya macam saya ada sedikit macam kegerunan lah antaranya. Antaranya sebab saya rasa macam bila kita sebut pasal saham ni, kita kaitkan dengan macam contoh, saya lihat lah, kita tengok cerita-cerita Hollywood kan, macam apa, macam Wolf of Wall Street semua kan. Nampak dia main cerita gaya, Hollywood sekarang. ada orang educated, orang yang terpelajar je. Kita ni kurang gaya pakai baju hujannya. Alamak. Jadi mana lah ceritanya, keraguannya saya yang orang biasa ni macam mana nak boleh, saya punya persepsi adalah orang yang Orang pandai-pandai, orang universiti baru boleh. boleh. Itu yang pertama. Faham ni. Keduanya. Apa dari segi soalannya? Keraguan. Yang pertama orang pandai je boleh. Kedua? Okey, keduanya saya punya ragunya sebab yalah lagi satu kita punya market sekarang ni macam saya tengok banyak pelaburan yang ada kan. Contoh macam emas, ada forex, ada kripto sendiri kan. Jadi untuk saham ni kan, macam saya persoalkan kadang macam mana dari segi sudut reliability dia. Kesahihan dia. Kesahihannya. Macam kita nak melabur tu, kita pun macam bila banyak tu jadi betul. Setuju. Banyak lauk susah nak makan. Mau satu kan. Betul. Dan yang ketiga? Yang ketiganya saya rasa macam yalah, bila saya tengok orang yang berlabur ni, dia banyak macam pegang monitor kan. Dia pegang phone. Mana pergi pun dengan telefon, tak ada lain dah. Betul. Phone sampai 2-3 kan. Jadi macam banyak kerja dah. Banyak kerja. Itu tunjuk je kerja. Komitmen banyak lah. Betul. Banyak komitmen dah tu. Jadi macam saya sendiri pun, kita sendiri pun tahu kan, orang bila bekerja, orang ada keluarga, anak-anak, jadi macam mana sempat masa semua nak tengok tu kan. Adakah kita perlu tengok trend-trend dia bila kan setiap masa, bila kita lapang boleh ke kan. Datuk. 3 saya jawab Datuk, tengok Datuk. Masa Datuk ada lebih kurang dalam 8 minit. Saya reverse. Okey, tak apa. Saya reverse. Saya jawab yang nombor 3 dulu. Okey. Yang pertama, isu dia cerita tentang masa. Ya. Ada masa? Berapa tali ada masa sepanjang hidup satu hari? 24 jam sehari. Ragumen ada berapa masa? Sama 24 jam Datuk. 4 jam. Ini bukan isu pengurusan masa. Ya. Pengurusan diri. Diri Ramai kata tak cukup masa. Bukan. Guru saya kata bukan isu masalah masa. Pengurusan diri. Kita tak pandai uruskan masa tu sebab diri kita tak pandai urus. Baik. Maksudnya orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Macam tu ke? Alasannya lah. Aku sibuk. Tak boleh. Dan saham ni mesti 24 jam tengok. Kalau tak tengok tak boleh buat duit. Itulah masalah yang ramai orang ingat begitu. Sebenarnya tidak. Begitu tak perlu nak menghadap. Kita banyak kerja lain. Datuk tengok berapa kali sehari? Aku pula yang tanya. Kau jangan tanya aku. Ini kerja aku. Kau tu. Tak yang sibuk sangat tu. Ada sibuk sangat. Ya Allah, di semua dunia. Sebab tu guru saya kata, kalau dalam tiba pelaburan sebenarnya, kalau ada 10 minit seminggu, 15 minit pun sebenarnya dah boleh. 10 minit seminggu saja. saja. Sebab kita bukan nak melabur hari ni besok kaya. Tidak. Untuk proses menjana pendapatan pelaburan, dia perlukan masa. Faham. Okey. Jadi sebab itu bukan isu masa. Bukan isu masa sebab isunya balik kepada pengurusan diri. Kalau dia kata tak ada masa kepada mereka yang mana kata tak ada masa, sibuklah saya kerja kan. Tak sempat tengok ni semua. Mana kena tengok hari-hari kan. Salah. Sebab balik pada diri kita, pengurusan masa. Dan saya katakan tadi, salah seorang guru saya dia kata 10 minit cukup seminggu. Wow. Takkan 10 minit tak ada masa kan. Pendek sangat tu. Pendek sangat kan. Betul. Sebab kita nak jadi seorang pelabur, pedagang lain. Ramai orang keliru, dia ingat tengok ni, tengok 24 jam banyak tadi kan, banyak benda tengok telefon banyak ni, itu pedagang. Dia berdagang. Berdagang bermaksud dia memang mencari pendapatan secara aktif dalam dunia pelaburan. Kita sibuk, kita ada urusan kita lain kan. Mr. Ragumen pun bekerja. Betul. Jadi kita teruskan pekerjaan kita nak jadikan pelaburan ni sebagai sumber pendapatan bukan yang kedua.
Tapi yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Faham? Right? Nombor 2, banyak sangat produk pelaburan yang ada. Macam mana kesahihan dia? Sebab itu sebelum kita nak terlibat, rujuk kepada autoriti. Siapa orang yang berkongsi ilmu tu? Ada tak dia ada kebenaran atau lesen daripada pihak autoriti untuk berkongsi ilmu? Itu yang pertama. Kedua, ada tak produk pelaburan yang kita nak labur ni dikawal selia? Kalau tiba-tiba third party Telegram group suruh labur bagi duit, konon jadi kaya sebab saya baca kat tadi. Itu saya baca tadi. Kan saya tak pandai lah. Sebab balik nombor 1, saya tak pandai, saya tak reti, saya orang kampung. Saya bagi duit je lah. Punya senang hidup ni bagi duit kat orang. Kalau senang semua orang dah kaya. Kita nak tu senang. Tapi itu yang semua orang nak tu. Dia kata nak setahun nak tunggu tadi. Alah, lamanya setahun baru boleh pandai. Saya nak cepat. Kalau boleh labur ni semalam pakai Ferrari. Jadi sebenarnya tak ada. Dia isu tu, isu semak dengan autoriti. Kita ada Suruhanjaya Eksekutif Malaysia, kita ada Bursa Malaysia. Kita perlu rujuk kepada mereka sekiranya kita rasa ragu dengan pelaburan yang ada. Dan betul saya tak nafikan ada pelbagai jenis produk pelaburan dan seharusnya sebenarnya bukan saya nak kata saham tu paling bagus. Semua produk pelaburan tu bagus. Tapi apa yang kalau diberi peluang pada Mr. Argumen lah. You sebut tadi pasal digital asset, you sebut pasal emas, mungkin hartanah, saham, mana yang paling bagus? Saya akan pilih mana yang less risiko lah. Yang mana? Setakat ni yang saya buat ada hartanah lah. Hartanah. Right. Sebenarnya jawapan yang paling betul adalah pelaburan ilmu. Pelaburan ilmu. Semua produk tu bagus, tapi kalau tak ada ilmu semua tu jahannam. Ya betul. Ya betul juga. Saya setuju sangat. Semua kalau tanya orang hartanah dia kata hartanah bagus. Katanya saham bagus. Semua memang betul. Semua ni bagus, tapi syarat dia mesti ada ilmu. Betul. Saya suka guna perkataan perlu ada ilmu, konsisten, sedar dengan apa yang kita buat dan kita perlu konsisten buat apa kita buat dan perlu dipantau oleh guru yang betul. InsyaAllah kita akan berjaya. And last but not least, dia kata tadi, saham ni untuk orang pandai je, orang universiti je. Kita ni orang biasa-biasa, mungkin modal kecil, ilmu pun belajar tak pandai, bahasa Inggeris banyak benda bahasa Inggeris mungkin saya tak faham. Realitinya, semua orang boleh terlibat. Kerana hari ni bahan bacaan banyak dalam bahasa Melayu. Saya sendiri ada lebih 10 buku yang mungkin saya akan hadiahkan 3 buku untuk you baca. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Percuma. Kan? Apa itu melebur, kenapa orang melebur daripada melabur. Kan? Dan ada 2 buku lagi yang saya akan hadiahkan juga supaya fahami sebenarnya selok-belok dunia pelaburan dan beri ruang kepada diri untuk ambil tahu, tak suruh melabur, ambil tahu, rasa okey, baru terlibat. Saya tak paksa, tapi kalau ikuti program saya, insyaAllah saya hadir. Tak pernah hadir program saya sebelum ni kan? Belum lagi Datuk. Apa kata kalau saya hadiahkan sesi pada hari Sabtu ni secara percuma, hadiahkan buku. Boleh. Dan selepas tu you decide. Adakah anda ragu dengan apa yang kami kongsikan atau nak teruskan terpulang. But so far dengan penjelasan saya, adakah anda ragu untuk sertai program pelaburan saham ni? Tak. Wow. Terima kasih. Laporan ilmu. I see you this weekend. Tapi benar Datuk, apa yang Datuk cakap tadi membuatkan saya terfikir untuk kali kedua sebab kadang kita okey saya buat tu, buat ni, saya nak hartanah, buat ni. Tapi kalau asasnya ilmu tak ada, apa pun tak jadi. Dan sebenarnya sebab tu saya kata saya tak sebut pendapatan kedua. Saya sebut ketiga, keempat, kelima, keenam. Dengan satu sumber pendapatan hari ini, dengan kos hari hidup dari kita dengar, inflasi yang berlaku, satu sumber pendapatan tak cukup, 2 pendapatan tak cukup. Kita perlukan banyak pipe air yang untuk takung air kita. Jadi bila satu pipe air kita bocor atau tak ada, maklumlah kita kurang berlaku di Makelang ni selalu bekalan air terputus, kita perlu pipe air yang lain. Ya betul. Barulah kita akan sentiasa ada air. Tepat sekali. Masya Allah. Sebenarnya duduk-duduk kan, persoalan-persoalan yang Mr. Raguman katakan tadi kadang-kadang bermain dalam hati dia terdetik kan. Betul. Tapi telah terjawab. Bagus, saya sangat teruja dengan apa yang diutarakan dan itu yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Ya betul. Dan sekiranya ianya memang saya katakan kalau kata rugi memang tak betul. Ya pelaburan ni memang kita akan tetap. Apa saja produk pelaburan tadi pasti ada risikonya dan you pilih apa yang you pilih, pelaburan you nak buat terutama hartanah, alhamdulillah teruskan. Tapi akhirnya saya percaya pelaburan itu juga akan terkubur sekiranya kita bertindak tanpa ilmu. Betul. Betul. The best. Orang kata the best investment adalah ilmu. Dan insyaAllah pada 12 Mac ini. 12 Mac. Dan pada mereka yang share banyak hari ini sebagainya, dia dapat ada. Bukan 12 Mac saja dari sesi khas
pada 13 Mac 13 malam. Mac hari Ahad tu. Sesi 2 jam dengan Untuk mereka yang share saja. Ya. Yang tag 5 orang tadi tu. Ya, dia akan dapat kelas yang paling orang kata 200 lebih tu. Kita bagi free je. Wow. Okey, memang rezeki lah. Dan sebenarnya kita ada sahabat kita nak bercakap sikit. Hafiz, wah. Ya. Nak cakap apa? Nak tambah apa tu? So apa perasaan Hafiz bila yang pertama apabila sahabat kita tewas, dan yang kedua mungkin pandangan kepada Raguman. Silakan. Jangan gelak Hafiz. Saya tengok apabila Raguman mengatakan ya kepada ilmu itu merupakan satu benda yang sebenarnya tak ternilai. Kalau kita tengok ilmu tu dia macam pokok dah tu kan. Kita kena baja dia, kita kena siram dia kan. Kemudian daripada teduhan itulah nanti yang akan memberikan kita kebaikan. So, saya rasa tahniah kepada Raguman atas keputusan anda buat ni. Terima kasih. Keputusan yang terbaik. Dan nasihat kepada sahabat kita yang baru cundang ini. Nasihat kepada Talib, sila cuba lagi. Cuba lagi. Itulah saya minggu depan habis kuarantin, saya tak tahulah mungkin tempat tu akan berganti dengan tempat saya. Tapi saya tak tahu apa-apa lagi. Ya, kita akan host kita kembali semula pada minggu depan. Semestinya sebab dah bersedia ke? Saya terima seadanya. Kan kata nak duduk depan jadi peserta. Kan boleh dapat duit tadi. Saya semua nak share. Saya pastikan saya akan share sebanyak mungkin. Apa pun insya-Allah hari ni Khamis malam Jumaat seperti biasa. Jangan lupa banyakkan sedekah, banyakkan malam ni baca Yasin. Besok pagi Al-Kahfi. Hari Jumaat banyakkan sedekah. Kita nak masuk dah Ramadan, kurang daripada 30 hari. Insya-Allah banyak perkara yang perlu kita laksanakan, kita buat untuk mencari redha Allah SWT. Akhirnya nak kaya pun, nak cari duit ni pun perlukan istiqamah, perlukan perjuangan untuk sama-sama berjaya di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah pada semua yang menonton, pastikan minggu depan kita akan bersiaran lagi. Kita akan jumpa dalam Saham Show dan pastikan anda yang mana teruskan share, tag dan sebagainya. Tuntut hadiah anda kita akan umumkan pada minggu hadapan insyaAllah. Termasuk mereka yang ragu nak datang secara live juga boleh komen. Saya memang ragu tapi jujur, kena mesti ragu. InsyaAllah kita akan pilih. Bukan seorang, bukan dua orang, mungkin lebih untuk anda hadir ke sesi Saham Show kita minggu hadapan. Ya, untuk itu terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih anda semua berada dalam Saham Show. Ulti qalbi bisaraha ayyana ba'idil karaha syakirina kulli ni'mah ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, bukan semuanya tulus. Ada sempurna, ada kurang upaya, ada yang jadi buta hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekecil bata, boleh hilang dalam sekali mata. Ucaplah Alhamdulillah, bukannya sukar, kena semuanya kaya atau besar, tetap Allahu Akbar. Oh, hayya nab'idil karaha شكرنا كل نعمة باعدين عن الفتانة ليلي يا روحي يا ليلي يا روحي يا Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Hey, hey. Start investing. Hey, hey. Walau tengah relaxing. Saham is good. Saham is cool. Saham is also an investment tool. Cepat kaya, don't act a fool.
Labur dekat saham get paid full. Saya nak stress, buka CDS. Saya bajet besar, kalau nak invest. Saham senang faham, saya nak stress. Orang biasa-biasa pun boleh invest. Saham kecil kalau tak ada ilmu. Sebab tu, belajar dengan AAA dulu. Cari fundamental dan technical. Jangan terus down, ikut typical. Kalau melabur, kena ikut home. Duit takkan banyak kalau simpan dalam bank. Saya muda besar, company besar. Kita besar, boleh untung besar. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Dah buka CDS, jangan takut nak invest. Dah belajar ni best, boleh buat rugi less. Sebelum nak earn, kita kena learn. Supaya invest nanti duit tak burn. Jangan tamak, jaga emosi. Orang tamak memang selalu rugi. Tak payah kelulusan, tak payah college degree. Curi rumah pun boleh buat benda ni. Kena berani, ambil tahu ekonomi. Rugi tu pasti, boleh mimpi makan rugi. Boleh berdagang kalau banyak masa. Boleh melabur kalau tak ada masa. Tak ada masa, kena cari masa. Ini untuk simpanan hari tua. Jadi marilah, ini satu syariah. Duit banyak nanti boleh amal jariah. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Saham is more than just investing. Gandakan profit walau tengah relaxing. Start investing. Walau tengah relaxing.